Soal apa nak bincang kertas satu? Tahu cikgu ah. Nampak atas ni okey. Yang ni tahu lah jawapan dia D sebab apa? Yang ni ukur betul. Okay. Tu. Tiga. Tahu cikgu ah bila kamu nak tu. 4. Okay. 5. 6. 7. 8. 12. Tu adik siapa? Nombor apa? 12? Yang lain ni tak ada lah atas ni. Okey lah. Alright. Okey, 12. Tindakan manakah yang boleh meningkatkan kecekapan sebiji lampu? Jadi yang ni berkaitan dengan kecekapan dia. Jadi maksudnya kita nak bagi dia punya power output tu paling hampir dengan power input dia lah. Dia kata A meningkatkan tenaga input lampu. Kalau kecekapan dia sama, yang tu tak membantu lah kan. B meningkatkan kuasa input lampu. C mengurangkan kuasa output lampu. D meningkatkan tenaga output lampu. Yang mana berkaitan dengan input tu tak membantu cikgu rasa kan? Jawapan dia yang mana satu ni? D ke? Jawapan dia D. D ya jawapan dia. D ya? Kamu jawab apa ni? B. Jawab B. Kamu jawab B. Cikgu rasa kalau berkaitan dengan input tu tak membantu output dia, faham tak? Jadi kita kena tengok mana satu yang berkaitan dengan output lah. Sebab kalau ikut kecekapan tu peratus beza dia antara input dengan output kan. Jadi kalau kata 80% tu maksudnya daripada input tu 80% saja power tu dia dapat guna sebagai output dia. Jadi dia berkaitan dengan C atau D lah kalau kata jawapan dia. Jadi kalau mengurangkan kuasa output tu dia akan menyebabkan kecekapan dia makin berkurang kan. Jadi jawapan dia Datuk lah meningkatkan tenaga output lampu. Lena faham tak? Okay, 13. Okay. 14. 18. 18. Rajah menunjukkan secawan kopi panas dibiarkan sejuk sehingga mencapai suhu bilik. Nyataan manakah yang betul mengenai kopi itu? Ya. Beku. Okey. Nyataan manakah yang betul tentang kopi itu pada suhu bilik? Jadi maksudnya yang ni berkaitan dengan keseimbangan terma kan? Sebab dia biar kopi itu sejuk. Jadi kata A, kehilangan haba oleh kopi panas adalah sama dengan kehilangan haba oleh persekitaran. Yang ni tak betul kan? Sebab kalau objek tu lagi panas, dia akan memindahkan lebih banyak tenaga haba kan? Sampai kata dia sampai suhu yang sama tu baru dia punya pemindahan tu sama. So kehilangan haba oleh kopi panas adalah lebih rendah daripada penerimaan haba oleh persekitaran. Tapi kalau dia kata dia pindah haba, yang ni salah juga sebenarnya sebab kopi tu yang panas kan, dia yang akan bebaskan lagi banyak tenaga haba. Kehilangan haba oleh kopi panas adalah lebih besar daripada penerimaan haba oleh persekitaran. Jadi kehilangan haba oleh kopi panas adalah sama dengan penerimaan haba oleh persekitaran. Jawapan D. Jawapan dia D kan? Jawapan dia kata apa? Betul kan jawapan dia D kan? Dia kalau dia bebas haba, kalau ikut konsep yang kata tiada haba, haba tu hanya terlibat antara dua benda ni kan. Maknanya sekarang ni persekitaran tu dengan kopi tu dua je. Jadi kalau untuk kes yang tu banyak mana kopi panas tu membebaskan haba, banyak tu yang persekitaran tu akan serap haba lah. Cuma pemindahan haba tu tak sama. Bila cikgu kata pemindahan haba tu yang
Ini objek panas kan. Jadi dia akan memindahkan kadar haba yang tinggi, tapi persekitaran tu akan pindahkan kadar haba yang lebih rendah pada dia. Boleh? Tapi persekitaran tu yang akan menyerap haba yang dipindahkan oleh kopi tu kan. Jadi haba yang dibebaskan oleh kopi ni adalah samalah dengan haba yang diserap oleh persekitaran tu. Jadi jawapan dia D betul lah. Betul ya? Betul? Tengoklah skema. Skema kata apa? Skema kata A tu. Jawapan dia A. Sekejap saya tengok. Kamu jawab apa? Jawab D. Enggak D. Ini skema. Dia kata apa bilangan haba oleh kopi adalah sama dengan haba oleh persekitaran. Kehilangan haba. Kehilangan, cikgu rasa salah yang A tu. Sebab kenapa dua-dua pula hilang haba? Satu tu terima haba kan? Satu tu hilang haba kan? D dululah jawapan dia. Rasa jawapan dia D. Luman tak semak kan? Sekejap cikgu bagi jawapan dalam grup. Sekejap. Aku baru masuk dia semak dulu. Nombor 18. Cikgu rasa jawapan dia D kot. Hilangan haba, seorang tu hilang haba lebih. Seorang tu hilang haba sikit saja sebab suhu asal dia tak banyak. Sekejap. Forward. Buka WhatsApp. D lah. Buat jawapan D ya. Nanti cikgu baca lagi. Susah nak bayang sebab dia punya jisim dia berbeza kan. Tapi cikgu rasa seorang tu bebas haba, seorang tu serap haba. Dua-dua akan pindahkan haba. Tapi siapa yang panas lagi dia akan pindahkan lagi banyak haba. Jadi dia akan kehilangan lebih banyak haba lah. Cikgu rasa lah. Nanti kita tengok balik konsep ni. Kes lain tu nanti cikgu check balik. Kalau salah cikgu betul. 20, 21, 22, 23, 26. Ni ya. Raja menunjukkan sebuah belian dengan sudut genting C sama 24 darjah. 27. 27. Raja menunjukkan gambar Raja Sinar sebuah kanta cekung. Apa? Apakah yang berlaku pada imej jika objek diletakkan pada jarak yang kurang daripada jarak fokus? Untuk gambar ni lah kan? Betul? Jadi gambar ni dah tunjuk dah. Tak. Yang ni tak. Objek dia letak kat sini. Objek dia letak lebih daripada panjang fokus. Jadi dia dapat imej yang nyata ni kan? Kan? Yang ni cekung. Okay, sorry. Kalau kanta cekung, imej dia sentiasa maya diperkecil kan? Betul? Gambar tu nah. Kalau kanta cembung dia sama dengan cermin cekung. Jadi yang tu imej dia ada macam-macam. Kalau cermin cembung dia sama dengan kanta cekung. Yang mana yang mencapar cahaya ciri dia sama. Jadi kalau kata untuk kes kanta cekung ni dia sentiasa akan hasilkan imej yang diperkecil, tegak, maya. Maknanya imej sentiasa duduk antara F ni kat sini. Dia sentiasa duduk kat sini. Jadi kita tengoklah jawapan yang salah. Jawapan yang betul je. Imej adalah songsang. Salah lah. Imej tegak lah. Imej adalah nyata. Salah. Imej songsang sisi, imej maya. Yang ni yang paling betul sekali imej maya lah kan. Dia kata jawapan dia C lah. Jawapan dia apa? D. D. Betul lah D. Betul lah imej maya. Tak silap cikgu kalau
songsang sisi tu mungkin berlaku untuk imej yang lain. Contohnya macam imej nyata tu mungkin songsang sisi. Tapi kita hanya tengok untuk kes yang cermin satah saja. Jawapan dia D betul lah. Amir salah sebab salah ingat lah. Salah ingat lah. Jadi kantar cekung sama dengan cermin cembung lah. Imej sentiasa kecil maya. Kalau kita tengok dia tegak tu dia maya tu. Lagi? Ni Ilya masuk dah. Siapa yang baru masuk tu dia semak dulu. Cikgu dah bagi jawapan tu kat grup. Cikgu tak tahu lah kamu pakai phone ke online. Kamu boleh tengokkan jawapan dia. Kamu check jawapan kamu, tengok mana satu yang kamu nak bincang dengan cikgu ini. Lagi? 30 ya. 30. Okay. Raja menunjukkan corak gelombang sata bergerak menuju pemantul berbentuk L. Raja manakah menunjukkan corak pantulan gelombang yang betul? Yang ni pantulan. Sudut 7 sama dengan sudut pantulan lah. Jawab apa Hakim? Ya, A tu. Ke? Okey. Yang ni cikgu tadi patung sini dah. Macam prisma. Nah, okay. Jadi jawapan dia D. Betul? Okay. Nah, betul. Tak dibucu macam tu. Nampak ah? Okay. Sebab kalau katakan buat normal pun nama dia sini lah. Ini sudut. Nampak? Nah, ini sudut tu sama. 45-45. Jawapan dia datuk. 31. Tak. Ni okey. Ni salah soalan mana ni ada ni? Kamu tahu lah kenapa kamu salah? Tiga 8 ya. Ni. Razal 31 menunjukkan satu litar yang lengkap. Apakah nilai emitter habis Swiss S ditutup? Yang ni dia nak bacaan yang simpang yang ni saja. Jadi maksudnya arus tu akan pecah kan kat sini. Pecah dua tu. Jadi yang ni dia pecah sama besar. Jadi first kali yang ni kamu boleh kira ke? Dia punya arus I total. Tapi dia kira I total dulu lah. Aku kira I total dulu. Jadi ni akan dapat I total lalu kat dia. Tapi yang ni dia akan mendapat pecah dua balik kat atas. Lepas tu dia akan sambung balik kat sini lah. Ni kamu kira dulu I total. So nak kira I total V sama dengan IR. V dia kita dah tahu 45. Kamu kena cari rintangan berkesan dia. Berapa rintangan berkesan dia? 9. 9. 1/2 campur 1/2 tu songsang eh. Yang tu dapat 1 eh. Campur dengan 8, 9. Jadi I dia dapat berapa? I total. 0.5. 4.5 bagi 9. Jadi 0.5 jadi apa jadi bila dia masuk kat bahagian tu? Berapa dapat kat emitter 2 ohm tu? Oh, dia pecah dua lah. Dia akan pecah 2. Yang ni dia akan pecah sama besar sebab 2 ohm. Yang ni tak kan? Macam ni kat sini tak pecah lagi simpang kan? Ni dapat I total. Bila sampai sini baru dia pecah 2. 0.25 kan jawapan dia? Betul? Okay ya. Betul. Cikgu boleh buka soalan angkut vernier tu tak? Ish. Cikgu dah sampai bawah dah. Kamu jawab apa yang tu? A. Tengok. First sekali kamu kena baca kat mana dia tulis kosong tu. Baca kat sini dulu. Sini berapa bacaan dia. Jadi ini bacaan utama dia. 1 pun berapa tu? 1.15. Tak sampai. Kita tak tahu yang digit last kali tu. Nampak tak? Yang ni kita baca yang ni je.
Jadi dia 1.1 something. Boleh? Lepas tu baru kamu cari yang satu line dengan dia. Yang ni satu line kan? Oh ya. Jadi 1.14 lah jawapannya. Oh. Faham tak? Faham. Jadi first kali baca skala utama dulu, baca macam pembaris. Ni kamu tengok kosong tu duduk mana. Jadi kosong tu dia duduk tak cantik sebab bacaan yang kecil tu kita akan baca daripada skala vernier tu. Jadi 1.1 sesuatu macam tu. Last kali digit last kali kita akan baca kat bawah ni, kita tengok mana satu yang segaris. Yang ni baca terus lah. Macam yang ni 0 point kat sini 0.5, yang ni 5, yang ni 4. Macam tu nah. Yang ni sampai 10. Ke mana dah tadi? Ada lagi tak nak tanya sebelum cikgu turun balik dan bawah ni? Ilyas, Luqman, habis dah semak? Habis dah tu. Dapat berapa? 31. Sikit je? Tak perform tu. Tak perform memang. Jawab laju kot. 31 salah banyak kat mana? Hilang lah. Luqman dapat apa? 37. 37? Ya. Okey lagi 37. Ada soalan tak nak tanya ni? Cikgu tengah bincang soalan mana yang salah. Tadi dia orang dah sampai soalan 38 lah. Okey lah ni. 39 tu. 39 ni? Alright. Darjah 32 menunjukkan 1 liter elektrik. Sikit-sikit lah. Tak sangat. Apabila switch S dibuka, bacaan voltmeter V adalah 3. Yang ni kalau kamu tengok liter dia bawa voltmeter pada bateri kan? Okay. Jadi maksudnya dia tengah baca DCE tu. Kalau dia bawa voltmeter ni kat sini, dia sambung dengan sel kering ni secara selari, yang tu dia baca bacaan DCE ya. Jadi bacaan DCE ni bila kita on je liter, dia akan jatuh sikit daripada 3 jadi 2.5, nampak? Ni yang ni asal, yang ni DCE kamu. Yang ni voltan yang lalu dalam kamu punya liter tu. Lepas tu dia kata arus tu adalah 1.0. Apabila switch S dibuka, bacaan voltmeter V adalah 3. Apakah nilai rintangan dalam? Yang ni nak pakai formula E sama dengan IR kan? IR campur R. Ataupun E sama dengan V yang lalu dalam liter. Dia apa yang lalu dalam liter? Label dia apa? Tak ingat dah. Campur dengan V loss nama tu. Ingat tak? Jadi kalau kata rintangan dalam tu, dia yang menyebabkan voltan kamu jatuh tau. Jadi kalau E yang besar ni kita ganti dengan apa? Nilai dia berapa? E besar. DCE kamu. Berapa DCE kamu kat sini? 3. 3. Jadi yang ni 3. Yang ni V yang lalu dalam liter tu yang 2.5 tu lah. Jadi berapa V jatuh dia? 0.5. 0.5. Jadi arus yang mengalir dalam liter tu kamu tahu kan? Cikgu rasa boleh kira tu ikut V sama dengan IR. Ya, ni tu. 0.5 bahagi dengan 1.0. Ke kita ataupun guna yang ni pun boleh tau. Kalau kita kira yang ni, tapi nanti kita tak tahu rintangan dalam, rintangan luar tak tahu kan? Betul? 0.5 bagi dengan 1.0. Ini jawapan dia apa? 39. Betul lah, 0.5 bagi 1.0. Yang ni kita dapat lah. Kalau kita kira ni kita dapat aliran rintangan dalam. Faham lah? Boleh? Ini kita pakai ni. Sebab kalau kita kembang yang ni, dia sama dengan E sama dengan IR campur dengan IR kan? Nampak? Jadi maknanya yang rintangan dalam tu pun kita boleh kira dengan arus ni. Yang ni V jatuh. Yang ni V yang lalu dalam liter. Kita ingat simbol dia. Tapi
Semua sekali jumlah dia adalah sama dengan DCE kamu. Right? 40. 40. Raja menunjukkan sebuah LED yang mempunyai spesifikasi 240 volt, 12 volt. Apakah tenaga elektrik yang digunakan oleh mentor itu dalam 48 jam dalam kilowatt jam? Jadi dia nak energi tapi dia dalam unit kilowatt jam. Ni daripada spesifikasi lah ni cikgu rasa. Jadi yang ni dah bagi dah jam dia 48. Dia macam nak kira kilowatt tu. Yang ni apa maksud dia? 240 dapat keluar menghasilkan 12 watt ni. Bila bagi 12 watt. Bukan 12 watt. Apabila dibekalkan 240 volt, mentor tu akan menggunakan 12 watt kan? 12 watt akan digunakan untuk menyalakan mentor tu. Kalau pakai P sama dengan E per T tu. E sama dengan P sama dengan E per T. E per T. Oh, kamu pakai macam ni. Lepas tu P ganti dengan 0.012. Sebab kilowatt. Oh, sebab kamu tukar jadi kilowatt setiap. Ya. Jarak dengan masa dia. Betul lah, kita kira macam Hakim kira dengan P sama dengan E per T dapat jawapan 0.576. Ada lagi nak komen? Betul lah? Okay. Hakim bilang kerja tu betul. 41, 42, 43, 44 ya. 44 ni. Kita manakah yang menyebabkan mentor? Apa? Kita yang Berapa? sama soalan ni. Kita cikgu tak dengar sangat suara Ilyas. Kita yang manakah berikut menyebabkan mentor menyala dengan kecerahan normal. Kalau spesifikasi dia 12 volt, jadi maknanya kamu kena bagi output dia 12 volt tu, kamu kena tengok mana satu yang dapat output 12 volt. Jadi kena kira lah ni sebab yang ni transformer kan. Yang ni injak naik. Salah. Dia mesti injak turun. Lepas tu kamu kira yang mana satu yang dapat 12 volt. Pakai formula transformer tu. Jadi yang injak naik tu kita tolak dulu. Yang ni, yang ni dia sama kan? Pula yang sama tu. Yang ni injak turun. Tengok jenis bateri tu. Betul. Satu lagi betul. Yang ni tak boleh jalan. Yang ni pun tak boleh jalan. Yang ni salah kan? Jawapan dia C lah. Ni tak kira pun. Okey, betul. Boleh nak Hakim? Boleh? Boleh. Okey, bateri dia betul-betul. Macam Ilah kata, bateri arus terus tak boleh lah bagi kat transformer. Tak dapat menghasilkan tu pemotongan flux. Okey, 45. 46. 47. Habis dah? Tak ada soalan dah? Kita nak tengok paper lain dah? Okey. Yang lain tu kamu boleh tanya cikgu lah kalau kamu ada masalah. Okey, mari kita tengok kertas lain pula. Ini kertas 2. Kamu nak buat sama-sama ke cikgu bagi soalan kat seorang-seorang? Buat sama-sama je. Nak buat Sama ayo. sama-sama? Okey. Okey, kita start nombor 1 ni. Rajah 1 menunjukkan 1 liter yang mengandungi 3 jenis gate logik yang berbeza. Nampak lah, yang ni dia buah kaki. Kaki tak tu kat sini kan. Apa 3 jenis berbeza? Betul lah, 1, 2, 3. Namakan jenis gate logik. Yang P tu gate? Tak. Gate tak. Q? Dan. Dan. Gate dan. R? Tahu. Ya, tahu. Simple je lah. Ingat-ingat bentuk dia je. Lepas tu, lengkapkan jadual kebenaran bagi gate logik R yang ditunjukkan di atas. Jadi kita tulis dulu kat kaki dia. C tu 0011, D tu 0101. 0011.
Oh kat sini dah. Oh senang lah. Okey, lepas tu 0101. Yang ni gate atau kan? 00 jadi apa? Oh, Kosong. Kosong. 01 satu. 1 10 Satu. 11 Satu. 0111. Betul ke? Senang macam tu. Kenapa dia tak bagi daripada kaki AB tu? Oh, satu markah juga. Okey. Okey, nombor 2. Raja 2.1 menunjukkan track condong yang licin. PQ dan permukaan kasar QR digunakan untuk memindahkan beg simen ke dalam lori. Beg simen berjising 50 kg yang kat atasnya dilepaskan dari P pada ketinggian 5 meter. 5 meter. Dan meluncur ke Q dan berhenti di A. Panjang trak condong PQ adalah 8 meter. Oh, okey. Jadi dia buat track ni supaya nak masukkan beg simen ni kat dalam lori. Tandakan right pada kotak yang disediakan bagi jawapan betul. Tenaga ialah kuantiti Salah. skala. Okey, tanda. Skala, dia tak ada arah. Namakan jenis tenaga dimiliki oleh beg simen di P. Oh, senang lah. Keupayaan graviti. Tenaga keupayaan graviti. So kira. Cukup tak maklumat nak kira tenaga DB1? Tenaga keupayaan graviti tu. Pakai formula apa? E sama dengan MGH. M dia 50 kg. G 10 kan? Ketinggian dia 5. 5. Jadi bila kira tulis lah. E sama dengan MGH. 50 darab 10 darab 5. Dapat berapa tu? 2,500. 2,500. Betul lah? Unit apa? Joule. 500 joule. Darab betul. Markah. Habis dah? Okey, jadi bawah ni lerai daya pula. Raja 2.2 menunjukkan sebuah kotak yang pegun di atas sarta condong. Tunjukkan dua daya yang dileraikan daripada komponen berat secara memufuk dan mencancang pada gambar rajah tersebut. Gunakan simbol Fy dengan Fx. Di kotak ni duduk kat sarta condong, dia punya berat dia akan terlerai kepada komponen Fy dengan Fx kan? Macam mana nak label tu? Ni kita buat dot kat tengah-tengah kotak tu. Lepas tu Fy mana? Fx mana? Y straight. Straight ke atas. Ya ke? Sekejap. Yang ini berat dia ni. Berat dia bertindak ke bawah kan? Sekejap Lepas tu dia ada sarta yang sama sudut dia dengan sudut 30. Kat mana yang tu? Itu yang mana? Kenapa? Oh berat dia tapi dia suruh bagi dia simbol F lah. Ini Fy ke yang kamu kata ke atas tu yang ni ya? Ini ya? Yang menegak. Yang menegak. Fy. Apa cikgu selalu guna komponen Fx? Mg sin theta dengan Mg cos theta. Nah, yang ni berat dia kat sini. Kan komponen kat atas ni dia punya daya normal ke? Yang ni Fx dengan Fy dia kan ke bawah ke? Sekejap. Kau fikir sikit lagi. Dia tengah jawapan tadi.
Ha. Okey, cikgu betul. Okey. Sebab yang ni dia cakap pasal berat tau. Kamu cikgu rasa kamu tengah fikir pasal situasi kita tarik objek lah. Jadi kalau berat tu bertindak ke bawah kan, betul tak? Macam cikgu label ni mg. Jadi kalau kata kita letak pada satu condong, berat tu akan bertindak pada satu sudut yang sama dengan sudut satu condong tu lah. Jadi sudut tu kat sini. Faham tak? Jadi kalau kata berat, komponen dia mesti bertindak ke bawah. Jadi Fy kamu tu bertindak ke bawah, dia dibalancekan dengan daya normal. Jadi kita atas lift kan? Betul? Kalau kita atas lift, berat kita bertindak ke bawah ni. Okay? Ini berat badan kita. Jadi kita diimbangkan oleh daya yang kita panggil sebagai daya tindak balas normal yang bagi kita boleh berdiri atas satu surface lah. Jadi kalau yang ke atas ni bukan Fy tu, dia R, daya tindak balas normal lah. Jadi Fy tu yang bersenjang dengan yang bersenjang, yang satu garis dengan R. Jadi Fx dia akan jadi mana? Senang tau. Ini Jadi kita ikut paksi je. Tapi dia kata kat sini kita boleh label mana-mana sebab dia pakai X dengan Y tu tak berapa sesuai lah. Mana satu komponen mg cos theta? Fy ke Fx kalau ikut gambar? Mg cos theta yang mana? Mana satu yang kamu rasa akan guna cosinus? Ikut sudut tu duduk mana? Fy. Fy lah. Sebab kamu tengok ni, sudut ni dia sandar pada komponen ini kan. Jadi siapa yang sudut tu melekat pada tu kita akan pakai komponen cos untuk dia lah sebab cos pakai adjacent kan. Sebelahan sudut sebelahan ni. Yang ni mg cos theta mu. Jadi yang ni akan jadi mg sin theta mu sebab dia kiranya sisi bertentangan. Dia segitiga ni sama dia. Yang ni boleh alih pergi yang ni. Dia line yang kat sini lah. Yang ni mg sin theta. Faham tak? Jadi kalau kata yang Fy naik atas tu, kalau kata kamu tarik back kamu ini ya. Betul tak? Jadi ini kamu kenakan daya F kan? Sebab kamu tarik back kamu condong lah. Jadi bila kata kita ada daya condong, kita akan lerai dia kepada komponen X dengan Y. Jadi yang ni Fy kamu naik atas lah. Yang ni Fx kamu ke sini. Jadi bila kamu tarik back kamu ada sebahagian daripada daya tu bertindak ke atas, ada sebahagian daya tu yang bertindak ke arah gerakan kamu. Jadi macam tu. Kalau kita tolak barang, tolak lawnmower kamu, jadi yang ni dia akan terbalik pula, kamu punya Fy tu akan bertindak ke bawah. Jadi sebab tu kita tolak, bila kita nak tekan tanah tu kita tolak lah. Sebab kita nak ambil komponen yang Fy ke bawah ni sekali dengan berat lawnmower kamu tu. Jadi daya paduan ke bawah besar lagi. Yang menyebabkan dia gerak ke depan tu Fx kamu. Jadi lagi besar daya ke bawah kamu tu, lagi susah untuk kamu nak bergerakkan dia ke depan lah. Okay. Faham lah? Jadi leraian dia lain sikit untuk tiap-tiap kes. Tapi kalau yang ni sebab dia cakap pasal berat, berat tu terlerai daripada mg lah. Jadi Fy, Fx tu duduk kat bawah ni lah. Alright, habis dah soalan tu? Tu je? Okay. C ni, nombor 3 ni dah masuk soalan elektromagnet. Rajah menunjukkan dawai lurus yang membawa arus. Apakah dimaksudkan dengan medan magnet? Kawasan di sekeliling magnet. Bukan. Kawasan di mana? Kawasan di mana? Kamu ingat tak? Kalau medan magnet dengan medan elektrik, takrif dia sama. Cuma kamu ubah weight dia sikit saja. Kawasan di mana? Tapi ingat. Kalau kata medan elektrik macam mana? Kawasan di mana suatu cas akan mengalami daya elektrik kan? Jadi kalau medan magnet kawasan apa? Satu cas mengalami daya magnet. Yang daya magnet tu betul tapi
Bukan satu charge kan? Flux. Bukan. Tak ada kaitan dengan flux. Kawasan di mana objek yang sensitif pada magnet kita panggil apa? Kita tak ingat je. Kawasan di mana suatu objek lah. Yang ni cikgu bubur star, cikgu tak berapa ingat. Kawasan di mana suatu objek mengalami daya magnet. Nak tengok nota ke? Nak buka nota, ambil masa sikit, sekejap Nak Google. Kat sini dia salah sebab cikgu tengok skema dia tanya ke pasal medan elektrik. Dia kata kawasan di mana jasad bercas mengalami daya elektrik dia. Tapi kalau kata medan magnet tu kena sebut dia mengalami daya daripada magnet tu lah nah. Yang ni suatu objek yang sensitif pada magnet lah. Maksud cikgu ferromagnetic lah. Tapi cikgu tak ingat dia pilih apa kat sini. Kita akan check balik Jadi pada rajah 3.1 lukis corak medan magnet dia macam mana rupa dia? Bulat. Masuk dalam. Bulat-bulat. Okey. Jadi yang ni kita nak pakai tangan apa? Kanan. Genggaman. Genggaman tangan kanan. Jadi arus tu turun bawah ke ni atas ni? Turun. Tu pan bawah. Bawah. Jadi kita genggam tangan kanan kita. Jadi flux kamu tu clockwise ke anti-clockwise atau papan tu? Ikut arah jam ke? Clockwise. Clockwise kan? Ya. Clockwise macam ni lah. Okay, bulat macam tu. Dapat 2 markah, cikgu rasa dia labelkan arus tu, lepas tu dia labelkan yang ni arah dia betul. Alright, lepas tu dia bagi kamu rajah 3.2 menunjukkan arus elektrik dialihkan melalui suatu solenoid PQ. Dia bagi kamu kompas kan yang bulat-bulat ni. Bulatan-bulatan berhampiran hujung-hujung P dan Q adalah kompas. Nyatakan pola untuk P dan Q. Pola di P dan Q. Macam nak tentukan ni? Ketuban dia. Cikgu baca dalam bahasa Inggeris, kita terjemah Melayu. Kat P apa ketuban P? Terah. Sekarang lah yang ni genggaman tangan kanan juga, genggaman untuk solenoid. Di ibu jari kamu tunjuk kat P kan? Ya. Betul lah, jadi P tu utara. Jadi automatic Q akan jadi apa? Selatan. Okey, betul. Medan magnet ni dia masuk ke keluar kat utara? Keluar. Jadi dia keluar sini kan? Lepas tu dia masuk kat selatan kan? Ya. Jadi kat situ ini nak tolong kamu label kamu punya kompas lagi. Namakan petua yang kamu guna tadi? Petua apa? Genggaman tangan kanan. Petua genggaman tangan kanan. Betul. Letak dia nama lain lah. Ni baru bagi nama petua, nampak tak dia guna perkataan petua. Kanan. Dia tak show label kompas pun. Ada ke dia show label? Mari kita label je lah. Ni yang ni ikut arah yang ni. Yang ni ikut arah yang ni lah. Saya tak lengkap soalan dia. Okey, rajah 4 menunjukkan satu objek di hadapan sebuah cermin. C adalah pusat kelengkungan cermin itu. Cermin cembung lah. Namakan jenis cermin digunakan. Cermin cembung. Ada tak siapa tak boleh beza lagi cermin cembung dengan cekung? Tak ada dah. Hitungkan panjang fokus tu macam nak kira? Senang lah. Bagi dua. Kalau dia bagi C tu jarak kalau kata kita sambung ni jadi sfera kan. Jadi yang ni pusat sfera kamu nah, C tu center. Sebab tu kita label di sini. Jadi F kita separuh daripada jarak C tu. Betul ya? 10. Yang ni kalau tak tulis dalam kerja tak apa, 1 markah. Jadi kalau tulis je lah. 20 bagi 2. Lengkapkan rajah di atas dengan melukis satu lagi sinar dari titik X di atas objek untuk bentukkan image. Lukis image terbentuk. Sinar apa yang kita tak buat lagi ni?
Satu lagi sinar macam mana? Yang ni dia tak Straight. dia Daripada kepala objek. Lepas tu dia langgar cermin, apa jadi kat dia? Dia pergi ke Dia F. ke F. Dia tak pergi ke F lah. Yang ni cermin sembung kan? Dia apa jadi kat dia? Betul. Dia akan dicapah kan? Betul tak? Dicapah daripada seolah-olah datang daripada titik F tu ni. Ni lah. Ni tak? Betul tak? Ya. Okey, kat mana image tu bentuk? Dekat silang tu. Betul, kat sini lah. Kat sini. Jadi image dia, apa ciri dia? Tegak. Okey, tegak lagi. Banyak. Banyak lagi. Tipe kecil. Tipe kecil. Betul lah. Okey. Sebab yang ni cermin cembung, kamu ingat tak? Cermin cembung sentiasa diperkecil. Jadi image ni sentiasa maya. Alright. Nyatakan satu ciri. Ni kamu tahu lah, kamu bagilah satu. Kalau lebih tak satu, bagi satu pun bukan sebab apa. Kalau bagi lebih boleh. Tapi kalau kamu kata tegak, lepas tu kamu tulis satu lagi ciri salah, kira kamu tak dapat markah lah. Kata kamu tulis tegak atau tulis diperbesar. Kosong lah. Sebab jawapan yang salah tu akan cancelkan jawapan yang betul. Betul Mengapakah cermin di atas digunakan di selekor jalan? Jawapan apa dia nak? Nampak lu lah. Menambahkan medan Kelihatan. penglihatan gitu. Ataupun menambahkan sudut medan penglihatan. Betul lah. Berkaitan dengan sudut medan penglihatan. Rajah 5 menunjukkan susunan radar suatu eksperimen untuk mengkaji jarak maksimum yang dilalui oleh sinaran dari suatu sumber radioaktif. Ini sumber radioaktif dia. So kita ada tingkat mika kamu yang gigamolar tube dengan kamu punya kiraan. Jadi ini jarak dia akan ubah daripada retot stand ni. Dia dapat graf kat bawah ni. Sumber source A ni. Kita nak baca ni. Ini distance dia, maknanya masa distance tu kecil, bacaan tinggi kan. Lepas tu bila dia makin jauh, bacaan dia makin rendah. Lepas tu dia flat kat sini 100 malah. Okay. Lepas tu yang ni source B pula. Ada beza tak dia punya? Jarak dekat sini daripada 8 kan. 0 sampai 8. Bawah ni, ini lagi cepat lah. 0 sampai 3 something sampai 4 ni dia dah habis dah. Lepas tu dia jadi malar kat sini. Mengapakah tingkat mika gigamolar itu sangat nipis? Kenapa sangat nipis? Detect alpha. Supaya semua jenis sinaran dapat menembusi. Betul? Sebab kalau alfa tu, kalau tebal dia dah tak boleh lalu dah kan? Betul lah, supaya dapat mengesan semua jenis sinaran. Untuk yang satu pun boleh nak. Pula soalan.